speaker dengan saya, dia join sekali for this discussion, for this talk. Sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini, kita bacakan Al-Ummul Al-Fatihah supaya mendapat keberkatan dan rahmat Allah turun dan ilmu dapat di kalangan pada kita semua pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Pada pagi ini kita bersyukur kerana Razman dapat meluangkan masa, dapat spend masa untuk come up with satu talk yang bersesuaian kepada topik kita discuss pada hari ini, which is mereka bentuk housing, firefighting housing for vertical housing, vertical housing untuk 10 tingkatnya bangunan. Dan kita harap pada hari ini ianya dapat membantu kita terus dalam kita ni reka bentuk lah. Jadi untuk itu kita doakan kepada Pak Man dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diterima amalan, diredai ya Allah lah. Okey. Hari ini Pak Man akan bercakap pasal firefighting for vertical housing, vertical housing 10 tingkat. Dan saya rasa hopefully benda ni student dapat pick up, buat catatan kerana apa yang Pak Man cakap I believe pada hari ni akan digunakan almost semua content tu untuk membantu you punya design supaya design you mematuhi kendak-kendak bomba. Jadi catat yang mana soalan-soalan yang tak jelas, contoh tangga kena ada pintu tak? Ataupun tangga tu boleh buka dah, lobby macam mana bentuk lobby, semua tu tanya soalan tu. Okay guys, okay, untuk tu Pak Man dipersilakan. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Anwar, rakan-rakan pensyarah yang ada dalam ni, juga semua pelajar untuk melihat ataupun untuk mendengar online punya lecture pada pagi ni lah. Okey, seperti mana yang dimaklumkan pada Encik Anwar, okey, ini jangan samakan lecture hari ini sama dengan lecture AAR 654 sebab saya tahu kamu pun juga akan telah mendengar ataupun telah beberapa minggu mendengar lecture 654. Bagus untuk kamu untuk buat sebagai reference, tapi pagi ini saya lebih fokus kepada untuk fire requirement untuk vertical housing. Izinkan saya buat present sekejap. Okey. Mana tak jumpa nak present sekejap sabar present now window betul okey nampak dah nampak ke belum? Nampak the front page? Nampak. Okey saya tahu dalam ni pun juga ada 08. Mungkin saya punya tajuk tu tak cover sampai ke semua fire design strategies lah. Sebab tugas yang diberi kepada saya pada semester ini adalah untuk fokus kepada fire design strategies untuk vertical housing. Tapi jangan bimbang, untuk 08 yang mungkin ada dalam ni adalah ada juga bahagian yang mungkin boleh diguna pakai juga dalam dia punya design nanti insyaAllah. Okay, untuk permulaan saya rasa I think might be this one is already been covered in your AR 654, tapi saya refresh balik to ensure that you have a good building design with fire safety measures. There will be ada 4 perkara yang kita perlu ambil kira dalam kita mereka bentuk. Satu, we talk about site planning. Dalam site planning itu yang penting itulah to provide and educate fire appliances access, fire hydrants and other facilities to assist fire and rescue personnel. So kalau macam biasanya dulu kalau kita design kita always thought about design approach, entrance to the building, enter to the site.
dalam masa yang sama sekarang ni bila dah sampai 4th year 07 and 08, so dia kena ada satu additional punya requirement lah. Dalam masa yang sama kita nak approach the design, but at the same time bagaimana reka bentuk kita, site planning kita tu mengambil kira pasukan bomber datang untuk membantu. Itu dari segi dia punya konsep asal lah. Yang kedua berkenaan dengan juga melibatkan kita punya ni adalah internal and space planning. Dia ada dua benda yang cukup penting dalam fire safety measures ialah, satu adalah untuk memastikan we designing and providing adequate and safe access crew. Dia ada dua, satu dia panggil adequate, mencukupi dari segi size, dari segi numbers and so on. The second one is a safe, selamat. Maksudnya kalau cukup tak selamat pun tak boleh juga. So tujuan dia adalah untuk membolehkan penghuni bangunan dapat keluar dengan selamat. And the other one adalah kita subdividing building into compartments. Kita compartmentation ni kalau mungkin dalam housing ni dia quite straightforward. Tapi kalau dalam non-housing ni dia ada banyak benda yang kita boleh ambil kira lah. Tujuan dia adalah kita nak pastikan yang kita control fire from the spreading out. Itu antara benda yang penting bila kita talking about the internal and space dalam space planning. The third one adalah talking about type of material and building envelope. Saya tahu memang student jarang touch on the material and building envelope, tapi kalau kita melihat dari segi keperluan kebombaan, ini antara perkara juga yang menjadi penting kepada bila kita submit plan kepada bomber, iaitu kita pastikan kita selecting material for the construction which will not promote the rapid spread of fire. Dia ada dua keadaan. Satu dia panggil fire rated material, maksudnya bahan yang tak boleh terbakar dalam certain tempoh, 1 jam, 2 jam, 4 jam dan sebagainya. Dan ada juga bahan yang dipanggil non-combustible material, maksudnya bahan yang tidak merebakkan kebakaran ketika kebakaran. Maksudnya dia terbakar, dia saja yang akan terbakar tapi dia tak merebak. Itu yang kalau kamu lihat pernah berlaku di menara KWSP di somewhere in KL, saya tak ingat, disebabkan dia menggunakan cladding dia tu combustible material. Bila terbakar satu cladding, dia terbakar the whole facade of the building. Termasuk juga yang berlaku di UK dan sebagainya kan. Sedangkan dalam bylaw dah very jelas mengatakan bahawa untuk menggunakan cladding dia mestilah daripada non-combustible material. Non-combustible material ni bukan fire rated, dia adalah yang tak merebak api. Dia tetap terbakar tapi tak merebak. Dia terbakar di situ saja. Dan juga berkenaan dengan material dan building envelope juga adalah how we design and construct the exterior of the building. So that the fire is unlikely to spread to it from another burning building. Dia tak boleh merebak ke bangunan lain contohnya. Itu pun dia boleh ambil kira. Mungkin dalam design kalau kita tengok 07 mungkin isu ni tak besar sangatlah sebab kita bangunan tak banyak. But if we designing in city center for example, bangunan rapat-rapat, so exterior of the building ni menjadi salah satu requirements yang perlu kita submit kepada bomber. Dipanggil bawah jadual 6. Tapi saya takkan touch jadual 6 tu, jangan bimbang. And the last but not least dalam good building design with fire safety measure adalah berkaitan dengan active installation and building services. So kita kena provide adequate field installation where appropriate for quick and effective detection and extinguishing of fire. Kenapa kita perlu tahu juga benda ni? Selain daripada sebagai designer arkitek, memang kita kena wajib tahulah sebab kita nak kena propose dalam kita punya submission to the bomber. But at the same time, yang penting di sini adalah what are the architecture spaces yang terlibat, yang diperlukan bila kita bercakap tentang active system, dari segi height, volume of the spaces dan juga dia punya sizes and so on. Okay, and the next one itu adalah designing, installing building services so that they do not assist the spread of fire, smoke and toxic fumes. Bermakna kita kena ada proper protection lah to the area. Okay, itu di segi peringkat awal. Yang penting di sini adalah bila kita designing any building, kita kena tahu that category of the building falls under with purpose group. Paling penting. Kita dalam bylaw kita memang ada 7 purpose group tu kat situ. So dalam project housing contohnya dia falls under other residential lah. Dia detailkan di situ termasuklah hotel, hostel, dorms, apartments, flats and so on. Mungkin akan ada juga yang ke-8 tu mungkin ada juga dipanggil sebagai storage and general tu. Kalau kita buat kapak berbentuk podium dan sebagainya, dia akan fall under that kategori lah. Yang lain-lain saya rasa dalam projek kita ni housing, hall kita kecil, surau kita kecil, jadi office pun kecil, dia bukan major punya purpose group lah. The major purpose group dalam projek ni adalah group 3, ada residential. Penting kita kena tahu, saya rasa mungkin kamu pun dah belajar dalam ARR 654
kenapa pentingnya kita tahu grup mana bangunan kita, sebab dia akan memberi nanti bila kita rujuk pada jadual-jadual yang lain, dia akan merujuk pada grup 3 sahaja sebagai kita punya calculation, choice of system and so on. Okay, the concept of firefighting, okay, ini kita nak masuk design proposal, macam mana firefighting boleh membantu kita untuk menjadikan design kita tu lebih selamat dari segi kebombaan. So ada 4 konsep utama dalam firefighting. Pertama dipanggil firefighting access and rescue, okay, laluan firefighting dan juga penyelamat. Penting sebab kita design kita bila kita buat kena pastikan selain daripada kita boleh menyelamatkan diri, yang masuk pada perkara kedua tu evacuation, but at the same time they have to the design also have to allow firefighters firefighting access and rescue. Dia orang datang untuk menyelamat. Sebab sistem yang ada bangunan tu adalah sistem dipanggil first aid sahaja. Dia bukan untuk yang betul-betul yang akan datang menyelamat, memadamkan api, tetap datangnya firefighters. Itu yang penting lah. Dan kedua adalah evacuation. Bagaimana orang keluar daripada bangunan dengan selamat. Passive containment antara benda yang passive requirement yang diperlukan. Mungkin dalam housing saya kata tak banyak sangat passive containment kalau berbandingkan dengan non-housing. Dan satu lagi adalah active intervention, active system yang akan diguna. Saya setakat ni boleh clear sebagai mukadimah. So kita pergi yang pertama, on the firefighting access and rescue adalah fire appliances access. So dalam bylaw 140 is very clear stated, dia kata dalam bylaw tu 140 bylaw 140 stipulates that any building exceeding 7,000 cubic meter must be provided with fire appliances access. It's very clear. Dia keluar table tu, mungkin kamu dah faham table tu, tak apa, kita refresh balik. Maksudnya kalau bangunan kita less than 7,000 meter cube, kita tak perlu buat pun fire appliances access. Nampak tak? 7,000 baru kena. Dan tengok bangunan kita tu, volume dia sebesar mana untuk membolehkan kita provide yang macam mana. Minimum perimeter appliance access tu 1/6, 1/4, 1/2, 3/4 or island side. How we do it? Kalau kita tengok 1/6 tu maksudnya dia akan cover 1/6 daripada the whole perimeter. Kalau perimeter bangunan kita tu 60 meter, maksudnya dia punya laluan dia 10 meter dah cukup. 1/6 ataupun bentuk 1/4 daripada bangunan, ataupun bentuk 1/2, atau berbentuk 3/4, atau berbentuk island side, depends. Maksudnya tak semestinya island side. Island side apabila dia mencecah 112,000 meter cube, barulah kita sediakan sebagai island side. Okey, tak apa, kita tengok contoh dulu. Katalah ini contoh bangunan, okey, contoh bangunan di mana saiz dia adalah 60,000 meter cube. Kenapa 60,000 meter cube? Kita anggaplah ini simple calculation, panjang kali lebar kali tinggi. Saya buat contoh kat situ lah, 3 story building, 10 kali 50 kali 12, kita dapat 60,000 meter cube. Automatically dah meter cube, maksudnya kita hanya perlukan 1/2 saja. Kalau kita rujuk pada table kan, between 56,000 and 84,000, kita hanya perlu cover 1/2. 1/2 tu bermakna kalau perimeter bangunan ni adalah 300 meter, kita hanya perlu cover 150 meter saja. Contoh macam ni lah. Itu saja yang dianggap sebagai fire appliance access. Yang lain walaupun you buat jalan, dia tak mestinya itu adalah fire appliance access. Dia jalan sebab you nak buat jalan, sebab nak pergi services ke, you nak pergi ke parking, it's up to you. Tapi yang wajib untuk fire appliance access adalah itu sahaja jalan yang kita perlu sediakan. Sebab nak membezakan nanti ialah kalau kita nak buat hydrant, walaupun jalan design you tak payahlah propose hydrant, tapi in reality bila kita nak submit plan kepada bomba, kita nak kena propose hydrant. Hydrant akan berada di sepanjang fire appliance access tu. Maksud lokasi tu dia ada di situlah, kita nak letak, bukan di jalan yang lain. Okey, saya rasa itu antara contohnya. Dan kalau dia lebih besar, kita ambil, okey, jalan itu just a road, hanya sebagai jalan biasa sajalah. Dia bukan fire appliance access. Dan katalah contoh design tu you nak buat, okey, ini lebih besar, 120,000 meter cube, dan di depan ni you tak nak buat jalan, dia adalah landscape, it's a park for example. Tapi bila you calculate dia punya volume, dia jadi 120,000 meter persegi, meter cube. Automatically you kena pakai island side. So dalam kes begini, okay, yang lain tu confirm lah fire appliance access on the road. Okay. Tapi fire appliance access juga boleh duduk bukan di atas jalan. Nampak tu, dia kena ingat fire appliance access tak mesti di atas road tarmac yang warna hitam tu. Dia boleh juga di atas public park,
hardscape, grasscrete and so on. Tapi dia ada syarat-syarat dah lah. Dia ada size yang kita kena allow, tak boleh terhalang, tak boleh ada pokok dan sebagainya, kan. So clear of the flyer access must be in order. Nanti saya akan tunjuk lah what is the minimum size yang kita perlu ada. Okay, setakat ni clear. Maksudnya nak jelas kat sini ialah fire appliance access, laluan kenderaan bomba tak semestinya jalan raya. Okay. Okey, ini antara isu yang kita lihat. Ini antara isu ni penting ni kan. Bila bomba datang, dia tak boleh lalu kan, sebab dia tersangkut dekat situ. Sebab mungkin posh kat depan tu baru buat ke, kalau tengok gaya tu macam baru buat lah. So dia tak lepas. Ini antara perkara-perkara yang kita bila kita design, kita kena mikir sebab laluan kenderaan bomba tu bagaimana nak lepas di bawah posh contohnya. Okey, tu antara satu benda yang kita kena lihat, isu. Kemudian kalau kita tengok housing ni favourite lah kan. Housing orang nak buat ada guard kan. Nak tengok kereta bomba nak masuk bila ada isu. Tak mesti terbakar lah. Kadang-kadang jumpa ular pun orang panggil bomba kan. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada dua perkara. Pertama adalah lebar. Okey, lebar jalan tu lepas ataupun tidak. Ketinggian kita kata apa, ini dia panggil gateway lah. Ketinggian gateway tu, is a gateway lah. Dan jangan lupa ni, adanya awning tu dekat post guard, guard post, pondok pengawal. Itu semua kena ambil kira lah kan, to ensure that laluan kenderaan bomba tu lepas ketika berlakunya kecemasan dan sebagainya. Okay. So ini adalah keperluan sizes dan sebagainya. Tak apa, saya mention dulu keperluan ni, nanti kita tengok macam mana aplikasi dia. Lebar jalan adalah 6 meter. Tak boleh kurang daripada 6 meter untuk laluan bomba. Jalan raya. Dia bukan reserve kan. Sebelum ni kita dah belajar road reserve 40 kaki dan sebagainya. Tak, ni jalan dia tu, bukan reserve. Maksudnya kalau premix, the whole premix is 6 meters. So dia ada gradient dia 115, dia panggil situ. Dia ada edge of accessway minimum 2 meter, maximum 10 meter. Access road gradient 1 equal to 8.3. Access opening located frontage accessway. Headroom clearance 4.5 meters. Access can extend 30 tons, is okay. Dead end of the access shall not exceed 46 meters. Is more than 60 meters, kita kena buat turning facilities, dan biasanya memang kita akan tulis di atas jalan raya tu, laluan kenderaan bomba kosongkan laluan. Tak apa, ni berbentuk ayat mungkin susah nak faham, dia tengok macam mana dia apply. Okay, dalam apa nama fire access ni, dia ada 3 benda yang kita kena faham. Satu, dia panggil access road. Access road adalah a road capable of accommodating the passage of the fire appliances to enter the accessway. Di laluan yang mula-mula dia akan lalu. Contohnya yang kita nampak tu lah. Okay. Allahu Akbar. Accessway. Okay, yang ni lah kita nampak. Then the accessway adalah area for the entry and maneuvering and parking of the fire appliances. Ini dia lalu saja. Okay. Nampak saya punya cursor, nampak ke? Ini dia lalu saja. Okay. Ini yang akan kuasa yang kereta bomba tu akan berhenti. Contohlah bagi bangunan ni kan, kereta bomba akan berhenti. Boleh tak dia berhenti semua? Boleh lah. Kalau boleh dia berhenti semua ni dipanggil sebagai accessway lah. Tapi sekarang ni kalau ini dia lalu saja, dia adalah access road. Kalau sini dia berhenti, dia adalah accessway. Sebab dia punya keperluan dia berbeza. An area for the entry, maneuvering and parking of the fire appliances during the firefighting rescue operation. Kereta bomba akan berhenti, dia boleh masuk. Kemudian kita kena ada access opening. Contohnya access opening dia akan berada dekat accessway. Kalau kereta bomba berhenti kat sini, contohnya lah dalam ni ada, saya tunjuk contoh ada 4 access opening. Apa access opening adalah doorways ataupun opening that allow fast and safe entry of firefighting and rescue personnel into the building during the fire operation. Nampak clear kan? Lalu kenderaan bomba berhenti dan firefighters masuk dalam bangunan. Dalam design tu itu kena fikir kan? Kena fikir benda tu ada sekali. Dan sebenarnya dia bersekali dengan design you enter tu bangunan juga, tak ada masalah pun kan, enter into the building and so on. Sama je, boleh guna yang sama, cuma dia ada benda yang kita kena ambil kira dalam kita punya reka bentuk tu lebih besar pada tu lah, bukan setakat masuk ke dalam bangunan tapi lebih kepada firefighting operation kan. Dia mesti dan access opening ni mesti direct boleh masuk daripada luar. Okey, kalau kita lihat access road, okey, contoh tadi ni access road kan. Access road gradient dia kalau kita on ramp, okey, satu size dia memang 6 meter lah. Tapi kalau kita buat katalah on the different level, dia boleh allow dia punya gradient 1:8.3.
Faham kot dipanggilkan gradient ni 1/8.3. Maksudnya kalau naik 1 meter, you kena ada panjang 83 meter lah. Dibenarkan untuk access road. Maksudnya kereta bomba tak berhenti, dibenarkan untuk access road. Katalah you nak buat overhead structure, ada Porsche lah dekat situ. Warna hitam tu adalah Porsche. Syarat dia clear mesti 4.8 meter, dan bahagian road yang tinggal tepi ni daripada hujung tu ke hujung, so kurang-kurangnya 4.5 meter clear. Nampak? Asalnya 6 meter, dia tinggal 4.5. Bermakna kalau kita nak ada projection into the road tu, dia boleh allow dalam 1.5 meters. More or less. Clearance. Dia bukan center to center. Dan overhead clearance dia adalah 4.5 meters. Okay. Accessway, ini accessway. Accessway, jalan yang memang kereta bomba akan berhenti. Satu dia kata di situ ialah dia 1/15 kalau on ramp, dia lagi landai lah. Kalau naik 1 meter, 15 meter ramp dia. Road width dia mesti 6 meter dan tidak boleh ada gangguan. Kalau nak gangguan, belakang 6 meter tu lah. Dia tak boleh ada gangguan. Dan yang penting di sini ialah age of accessway. 2 meter minimum, 10 meter maximum. Ni, yang ni. Maksudnya, kalau kita kata jalan sebagai accessway, jarak dia ke bangunan paling dekat 2 meter. Dia tak ada dekat sangat. Maksudnya tapi logik pun kalau kita buat bangunan dia ada apron pun. Apron pun dah 1 meter lebih dah. Kita ada benda lain lagi sampai 2 meter. Logik dia kalau you tak boleh buat jalan you ukur dari tepi jalan tu, itu jalan you dan you kata access bomba. Tak boleh. Bomba tak akan benarkan. Dia mesti ada some dimension dia. Minimum 2 meter. Okay, ingat tu minimum 2 meter. Maximum 10 meter. Jauh sangat pun tak nak. Tiba-tiba you buat jalan you 15 meter baru sampai edge of the building, you cakap itu adalah accessway. Tak boleh. Dia ada sebab dia. Sebab berdasarkan dia punya hose dia panjang mana. Rugilah kalau duduk jauh-jauh kan, tak boleh masuk semua dalam bangunan dan sebagainya. Paling jauh 10 meter, paling dekat 2 meter. Ingat tu saya ulang sekali lagi sebab nanti dalam design dia akan lupa balik. Kan? Bila you buat apron, mungkin boleh selamatlah yang 2 meter tu kan. Tapi yang dekat dan yang jauh tu kena ingat 10 meter. Dan of course our access opening akan berada berhadapan dengan accessway. Setakat ni okey kalau ada soalan catat dulu. Lepas tu kalau tak faham dengan slide ni boleh tanya kemudian sebab nanti saya akan tunjuk aplikasi dia dalam design yang Cik Anwar prepare untuk jadikan sebagai sampel untuk kita punya topik di semester lah. Okey, ini antara perkara-perkara yang saya sebut tadi lah. 4.5 meters, kalau lalu bawah overhead bridge contohnya kan. So clearance dia bukannya floor to floor atau height. Clear from ni sampai ke bawah pada ceiling tu. Kalau ada signboard lagi lah. So 4.5 meters and then yang ni pun clear dia 4.5 meters. Ini contoh itulah, lalu bawah ni at least 4.5 meters dan tidak akan jadi masalah seperti mana gambar di bawah ni kan. Sebab yang ni memang of course dia tak boleh kereta bomba tu tak boleh pass through the area sebab dia akan sangkut Porsche yang dibina di situ. Okey, ini antara requirement lain lah yang kita lihat. Okey, ada guard post. Ni mungkin semester ni housing nanti kita bincang balik lah ada guard post ke tak. Saya tanya student kan, kita nak gated and guarded ke? Masing-masing tak lagi jawapan. Kalau kita ada guard post macam ni, kena ingat jalan dia sebelah tetap 6 meter. Tengok gambar ni. Tetap 6 meters. Cuma dia allow dia punya boom gate tu boleh 4 meter. Bila dia terangkat tu dia ada clear macam ni. Ni. Bila dia terangkat boom gate tu, kereta bomba clear 4 meter dan boom gate yang paling dekat kat sini adalah kena 4.6 meters. Tetap kereta bomba boleh lalu. Tu kena clear tu. Tapi jangan technical ni tak apa. Technical ni orang boom gate yang buat. Yang penting kalaulah kita ada guard post, okay, kita kena make sure that jalan dia tetap 6 meter. 6 meter kan. 6 meter kiri dan kanan untuk kes-kes yang ada boom gate dan sebagainya ni. Untuk membolehkan kereta bomba senang masuk, senang keluar. Bukan 6 meter kiri kanan, 6 meter sebelah. Sebab dia sebagai laluan dia. Lepas tu dari segi radius, kalau kita ada nak turning radius, kita lihat sebab jalan dia adalah 6 meter. So radius dalam dia 7, radius luar dia 13 lah, 7.6, simple kan. Radius dalam dia 7, radius dalam dia 13 dan kalau kita ada divider dia boleh be another 1 meter lah. More or less begitu. Okay. Dan tadi saya mention tadi, kalau jalan mati maksudnya
kereta bomba masuk, tak ada boleh patah, dia mesti patah balik. Dia ada beberapa cara lah. Salah satu, kita mesti provide turning facilities. Turning facilities maksudnya one dia achieve 46 meters, one is more than 46 meters, kita perlu ada turning facilities. Kalau dekat, maksudnya dianggap kereta bomba tu boleh reverse. Contohnya gitulah, dia boleh terima lagi 46 meters. By law kata sedemikian, jangan tanya kenapa 46 meter cik baru kena buat macam ni. Itu by law. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Itu saja kan. So kalau dalam case 46 meters, dia mesti ada turning facilities. Salah satu cara adalah dia tak mestinya di atas jalan raya, tapi kalau kita ada court macam ni, di sini pun boleh jugalah dia masuk untuk dia keluar balik. Itu kalau case yang memang jalan tu tak berterusan. Okey, ini kita ambil contoh design yang Cik Noor buat tu untuk kita buat kajian sesama. Okey, kalau kita lihat saiz bangunan tu, saya tulis kat situ, saiz bangunan dan tinggi bangunan. Untuk nak kira dia punya volume. Bila kita lihat volume dia tu, volume of the building adalah 79.2 meter. Saya ambil panjang ni 79.2 meter. Lebar ni 22.5 meter, tinggi 35.5 meter, so kita dapat 61,999.78 meter cube. So bermakna bangunan kita, bangunan ni lah, bukan bangunan kita, bangunan yang kita buat case study ni hanyalah 1/2 sahaja. Clear sebab dia di antara 56,000 ke 84,000 meter square pula. Meter cube, meter cube. Meter cube, so kita perlukan 1/2 saja. That's how we calculate, how we calculate the volume. Simple kot, yang ni matematik. Soalan rendah tak salah saya. Cuma nak tahu dia pakai kat mana. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Cuma dalam kes ni saya tengok ada security. Jadi security case kat sini tadi rujuk balik yang saya sebut tadi lah. Kalau security jalan masuk dia adalah kena 6 meter sebelah, 6 meter keluar sebelah. Dia mesti 6 dan 6. Dia tak boleh 6 saja untuk keluar dan masuk. Itu yang pertama. Disebabkan 1/2, saya cadang lah. Ni saya cadang. Saya nak cadang itu saja sebagai the main accessway. Access road dan accessway dua-dua yang tu. Yang lain tu kalau jalan tu nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Jalan belakang ni, service road ni kan. Kalau nak buat dalam design ni rasanya kena buat lah sebab nak bagi datang ke all the services kan. Tapi dalam kes maksudnya ini saja ruang yang diperlukan, setengah pada perimeter saja yang kita anggap sebagai accessway. Dan pastikan yang ni paling dekat saya nampak, jarak hijau ni ingat tadi 2 meter sekurang-kurangnya. Dan ini kita nampak jauh sikit, jarak dia sekurang-kurangnya jangan lebih daripada 10 meter. Ini jangan kurang daripada 2 meter, ini jangan lebih daripada 10 meter. So barulah dikatakan sebagai you punya accessway tu work lah. Okay, itu access road, itu accessway. Okay, access road dan accessway boleh kedua-duanya. Kenapa kita kata accessway di sini, cadangan saya accessway di sini, dia ada sebab Okay, sini kereta bomba boleh lalu saja dan sini saya anggap kereta bomba boleh berhenti. Ataupun dua-dua kereta bomba boleh berhenti pun boleh. Jangan keliru. Tapi bagi saya, kenapa saya letak accessway di sini? Sebab saya anggap laluan masuk, lambat keluar tu. Laluan masuk ke dalam bangunan, access opening adalah di situ. Okey. Yang keluar grafik ni, yang last ni, yang tadi yang keluar awal tu, saya nak tunjukkan bahawa katalah kamu decide tak nak buat jalan ni, contoh design tu kan tak perlu ada jalan ni. So dia mesti ada turning facilities kat sini lah. Dia ada pelbagai kaedah. Yang ni saya rasa dalam lecture AR 654 pun ada sebut. Kat sini macam mana kita nak buat turning facilities di ujung sini, turning facility di sini bagi membolehkan kita bomba tu patah balik. Kalau jalan ni kita tak nak buat lah, kononnya kan, kalau jalan ni buat tak jadi masalah. Okey. Alright, so itu dia punya keadaan yang kita nampak lah. Laluan masuk ke dalam bangunan dicadangkan di situ, contohnya di situ. Ataupun sepanjang accessway itulah, mungkin ada beberapa cadangan pun tak jadi masalah, tapi itulah access opening akan berada menghadap daripada accessway. Okey, tak faham catat sini nanti tanya. Okey, mungkin itu possibility accessway yang mungkin kita ada satu lagi lah, kemungkinan. Sebab apa? Sebab kita ada tangga di ujung sini. Okay. Yang ni sebab kita ada lift dan macam-macam ada kat sini ni. So kita anggap sebagai salah satu laluan utama lah untuk firefighters masuk ke dalam bangunan. Kan? Mungkin dalam design ni, mungkin laluan masuk ke lift ni belah sini. Nampak ni entrance to the lift.
Tapi orang bomba dia masuk sini, dia ada pintu lain lah. Tak mesti pintu yang berlainan, tapi ini contoh design yang ada. Okay, firefighting access rescue, the next one pergi kepada firefighting access into the building. Okay, tadi firefighting access ke dalam tapak, sekarang ni firefighting access into the building. So dia ada beberapa perkara yang penting di sini ialah yang pertama, kita kena faham access ke dalam bangunan boleh dibuat melalui satu protected passageway or corridors, access daripada luar ke dalam boleh melalui protected passageway or corridors, protected staircase, fireman lift dan juga firefighting access lobbies. Nampak tu? Dia boleh. Ini adalah ruang-ruang yang membolehkan firefighters masuk ke dalam bangunan. Tapi pentingnya ialah, yang penting di sini ialah access opening mestilah direct, shall be directly accessible from outside of the building. Maksudnya nak masuk ke dalam ruang-ruang kita masukkan ni, dia mesti boleh access daripada outside. Bukan dia kena masuk dalam koridor. Protected koridor boleh lah. Tapi kalau bukan protected koridor, yang terbaik dia mesti direct daripada luar untuk masuk ke dalam bangunan. Okay, dia ada beberapa protection of staircase and lobbies yang kita kena faham. Tapi sebab color-color tu kan, sebab color-color tu ada sebab dia lah. Smoke lobby, protected lobby, ventilated lobby, firefighting access lobby. Okay, dalam kes kita mungkin smoke lobby tak perlu kot. Dalam kes kita sebab smoke lobby ni biasanya orang suka buat kat basement dia. Okay. Protected lobbies and ventilated lobbies depends lah. Biasanya protected lobby ni bila lobby you tak ada ventilation, dia jadilah protected lobbies. Tapi kalau you boleh buat lobby you ada ventilation, dia adalah ventilated lobbies. Lebih baik dan juga especially untuk housing lah kan. Dan firefighting access lobby ni normally can be protected or can be ventilated. So yang penting kita di sini ialah kita kena ada firefighting access lobby. So kalau contoh ini adalah lobby, katalah ini di ground floor, okay, itu adalah ventilated, ventilated firefighting access lobby. Sebab apa saya kata begitu, sebab situ ada fireman lift lah dan dianggap firefighters boleh masuk daripada luar at ground floor. Contoh, ini contoh, salah satu contoh. Firefighter boleh masuk dari ground floor terus masuk kepada lobby tersebut untuk guna tangga, untuk guna lift dan sebagainya untuk pergi ke tingkat-tingkat yang atas. Okey. Okey, di sini ini antara yang penting. Bila dikatakan mean of access in building over 18 meters, so bangunan kita saya rasa kalau tengok tadi pun dah 30 meter lebih dah. So dia kata kat sini ialah for the building exceeding 18 meters shall be provided with the firefighting access lobbies, firefighting staircase, fire lift and either dry or wet rising system. Nampak tu Kita kena ada firefighting access lobbies, kita kena ada firefighting staircase, kita ada fire lift, kita ada sistem. Okay, dan located dalam not more than 45 meters from furthest most point. Kalau kita lihat, okay, di sini ialah firefighting access lobby, kita kena ada firefighting staircase, fire lift dan normally dia ada firefighting shaft. Firefighting shaft ni biasanya dia duduk dalam tu juga. Kalau kita tengok di sini, ini lift dia, okay, ini staircase dia, ini firefighting staircase, ini firefighting access lobbies, ini fire lift, ini firefighting access lobbies, kan? Dan dia ada dia punya shaft dan sebagainya. Tapi ini contoh pada hotel lah, hotel dia lebih complicated, tapi housing dia mungkin lebih mudah. Kan? So lokasi lift biasanya 61 meter. Projek kita senang cakap kat you all lah, satu fireman lift pun dah cukup. Dan fireman lift boleh digunakan juga untuk passenger lift, tak jadi masalah. Okay. Dan mungkin juga satu saja kita buat firefighting, access lobby pun dah cukup, tak perlu sampai banyak. Okay. Itu nak bagi mudah, cuma ini lebih pada knowledge pada kamu lah. Okay. Okay, ni contohnya lah. Di sini lah yang saya tunjuk ni. Inilah you punya firefighting access lobby. Ini you punya fireman lift contohnya. Ini you punya firefighting staircase dan ini adalah you punya sistem yang ada dalam kawasan tersebut. Maksudnya bila bomba masuk ke tingkat atas sebagainya, dia duduk dalam ni lebih selamat untuk dia ambilkan alat-alat ni untuk keluar memadam kebakaran. Okey. Tangga ni boleh keluar untuk exit juga ke? Boleh. Bukan maksudnya bomba masuk orang tak boleh guna, tak. Waktu kemasan bomba akan guna tangga ni untuk masuk. Orang lain boleh guna tangga untuk lari keluar. Boleh juga guna tangga di sini yang kiri kanan yang Cik Anwar propose ni untuk berlari keluar. Tak jadi masalah. Itu contohnya. Okey, dan seperti kata tadi, dia mesti berdekatan dengan accessway dan di situlah adanya access opening untuk firefighters masuk ke dalam bangunan. Sangat penting, sangat penting.
Okay, kalau tingkat atas, okay, itu firefighting access lobbies. Dia benda yang sama, lobby yang sama, ya boleh pakai pun, tak jadi masalah. Okay. Kemudian itu fireman lift yang saya anggap. Ini dia punya staircase dan itu dia punya sistem. Hose reel ke dry riser ke wet riser ke dia ada dalam tu lah. So bomba datang senang ya untuk menggunakan hose yang ada dalam tu untuk memadam kebakaran. Contoh. Okay, ini pun sama, kalau ada soalan catat siap-siap nanti boleh tanya. Okay, kita masuk pada evacuation. Tadi kita dah habis dah on the firefighting rescue. Sekarang lebih kepada evacuation, larian keluar. Dua poin yang penting di sini ialah bila kita lihat bylaw 167, 168. Bylaw 167 dia kata all compartments at least ada 2 storage exit. Maksud kena ada 2 pintu lah. So dalam case housing tak payahlah buat 2 pintu. Housing ni dia kecil saja, 1 pintu keluar pun dah cukup. Pintu masuk, pintu keluar. Tapi ini mungkin dia apply for you nak buat dewan, you nak buat surau kan dan sebagainya lah. Dewan lah especially sekurang-kurangnya ada 2 pintu dia, tapi dia ada calculation dia nak dapat pintu. Saya tak ajar pun kat sini. Saya rasa mungkin lecturer kamu dalam 654 akan mengajar kamu how to calculate, but saya nak maklumkan di sini ialah sekurang-kurangnya kalau kita buat dewan mesti ada 2 pintu keluar dan jarak di antara pintu itu sekurang-kurangnya 5 meter. Tidak lebih, tak boleh dekat daripada 5 meter, mesti sekurang-kurangnya should be more than 5 meters untuk pastikan arah keluar kita tu lebih baik. Okay. Begitu juga dengan exit staircase. Okay, exit staircase tadi dia kata pintu, ini tangga pula. Bylaw 168 dia kata apa? Untuk upper floors shall have at least 2 separate exit. Kena ingat tu. Jangan memang mandai nak buat satu tangga je. Saya cerita bylaw satu tangga tu apa. Tapi dalam kes kita ni sekurang-kurangnya 2 tangga. Dan jarak antara tangga juga tak boleh lebih daripada 5 meter. Kalau kes design kita panjang begini senanglah. Kita akan nampak tu tangga kita buat kat situ kan. Memang jauh lah kan. Jauh ni memang mesti confirm lebih daripada 5 meter. Sekurang-kurangnya ada 2 tangga. Mungkin lebih daripada 2 tangga tu kemungkinan, tapi sekurang-kurangnya 2 tangga tu ya. Lebih tu bergantung pada measurement kita nanti. Okey, kalau kes macam ni kita tengok, nampak tangga dekat-dekat semua kan. Tapi tetap dia buat 2 tangga. Tetap dia buat 2 tangga. Yang tu atas tu 3. Yang ni tetap dia buat 2 tangga. Menunjukkan bahawa dia kena buat 2 tangga kalau untuk alternatif exit untuk tingkat atas. Walau nampak cik takkan tak boleh 1 tangga dekat tangga ni. Ya memang dekat tangga ni. So kekurangnya dia kena comply yang 5 meters tu. Jarak antara 1 tangga dengan 1 tangga mesti 5 meters sekurang-kurangnya. Kan? So baru dianggap betul bangunan tu selamat. Kita comply dengan bylaw. Sama juga di sini kan. 2 tangga. Nampak macam dekat je. Tapi jarak ni 5 meters. Untuk bolehkan semua yang ada di atas tu selamat. Dia ada alternatif untuk lari keluar. Okey, antara perkara-perkara yang penting dalam tangga, designing tangga, yang pertama dia kata kat sini ialah number of tracks, risers lah. Number of risers shall not exceed 16 in a single flight. Sebelah ni tak boleh lebih daripada 16 riser. Maksudnya kalau 17 foul lah, gagal lah, akan di reject lah. Kena 16 je paling banyak. Maksudnya kalau bangunan tinggi 16 landing. Maksudnya kita punya volume banyak kan. Kita kena buat begitu. Start kali 16 landing. Kecuali dia kata tangga dalam rumah. Tapi kita tak ada buat duplex. Bukan ada isu tangga dalam rumah pun. Tangga kita tetap tangga keselamatan. So tangga keselamatan, follow ya dimension ni. Tak payah nak buat yang hebat-hebat. Untuk tangga keselamatan tau, bukan tangga Hindustan. Tangga Hindustan you boleh buat design yang hebat-hebat dari segi size dan sebagainya. Tapi tangga keselamatan, follow saja size ni. Track dia 255, riser dia 180. Follow exactly. Saya ulang track dia 255, riser dia 180. So you akan dapat size tangga yang sesuai kita nak buat. Okay. Di antara poin yang penting pada tangga ialah depth of landing shall not be less than the width of the staircase. Ni width of the staircase kamu, staircase flight. Katalah staircase flight kamu buat 1.2 meter. So landing kamu pun tak boleh lebih daripada 1.2 meter. Ni dia buat lebih lah dalam gambar ni kan. Tak kisahlah, tapi sekurang-kurangnya wall ni boleh duduk sini. Begitu juga belah sini. Kita kena pastikan pintu yang dibuka ni, dia tak ganggu dia punya turning tu. So bermakna kalau 1.2 meter tu sampai sini, pintu tu buka tak langgar dia punya turning radius. It is very important.
Jangan buat pintu langgar tu. Memang bom-bom pun tak lepas. Tapi logik dia kalau orang turun tangga ketika kecemasan, dia sampai kat sini orang buka pintu. Memang dia langgar pintu tu. Sebab turning radius tu dia ambil kira. So kalau kita lihat landing di sini dia lebih dekat floor tu lebih besar sikit sebab kita nak allow pintu ni buka clear. Alright, ni pun tak faham boleh catat lah. Okay, dan point di sini juga satu lagi ialah door swing to be in direction of escape. Bermakna kalau tangga ni berada di tingkat atas, orang berlari ke tangga. So pintunya buka ke tangga. Bila sampai paling bawah, orang nak keluar daripada tangga. So pintunya buka keluar. Ingat saya ulang sekali lagi, yang takut confuse. Sebab korang nanti pakai AutoCAD, copy je kan. Jadi semua pintu salah nanti. Walaupun benda tu kecil tapi sakit mata tengok. Untuk tingkat-tingkat atas, okay, orang berlari ke tangga. So pintu buka ke dalam tangga. Okay. Bila sampai di bawah, di ground floor, kita tak ada basement, tak ada masalah, memang kita ground floor saja. Bila sampai di ground floor, orang akan keluar dari tangga. So pintunya kena buka keluar. Okay, harap fahamlah So, okay, itu contoh landing yang saya kata tadi lah. Dan itu adalah kawasan swing yang penting tadi lah. Okay. Yang lain, yang ni tak ada masalah lah. Keluar sign kena buat, okay, dan dia kena juga guna auto release door tu kan, untuk pastikan pintu siap tutup. Tak apa, ni technical saja, tapi sebab slide ni kosong, saya tambahlah benda tu bagi nampak dia penuh sikit. Okey, ini adalah jadual ketujuh yang ada dalam bylaw. Saya tunjuk dua-dua. Yang sebelah kiri adalah bylaw 984. Yang sebelah kanan adalah bylaw 984 revision 2012. Dia ada perbezaan. Dia ada beberapa perbezaan, dan sekarang ni memang kalau kita submit kat Bomba pun dia dah rujuk pun 984 ni sebagai kita punya yang revision ni sebagai kita punya submission. Contohnya kalau kita lihat, kalau kita ambil kalau kita ambil, kita ada residential dan kita flex lah, flex. Okay, dia ada beza dia 20, 30, 75. Dulu 10, 30, 45. Bermakna kalau kita lihat di sini ialah untuk dead end dia dah increase. Dulu daripada 10 meter dead end, sekarang dead end dah jadi 20 meter. Okay, tapi unsprinkled kekal 30. Sprinkler 45, dia increase jadi 75. So kita tak payah fikir pasal sprinkler sebab housing kita confirm tak ada sprinkler. Yang kita nak tengok adalah 20 dan 30 meter. Macam apa yang dimasukkan dead end 20 dan apa dimasukkan dengan unsprinkled 30. Dan kalau kita nak fikir pasal parking sikit pun adalah sini kan, 15 dan 45, 15 dan 45. Kan kat situlah kalau parking tu parking yang berada di podium contohnya. Kalau parking berada di ground floor pelotis tu tak perlu pun kalau biasanya kita buat open pun dia boleh lari kat mana yang dia sukalah. Ground floor dia tak jadi isu sangat. Okay, ni how we measure. Katalah ni contoh bilik ada dua tangga macam ni, contoh ada koridor. Okey. Ini A. Okay, dalam bylaw dia kata A ni, okay, sebabkan rumah tu dianggap less than 6%, so maximum adalah 15 meters. Dia tak ambil dead end limit lagi, 15 meter, maximum 15 meters dimension for less than 6%. Tapi don't worry, housing kamu memang comply pun yang ni, tak payah ukur pun di dalam tu. Cuma ini adalah notes yang saya kena maklumkan kamu lah. Sebab housing dia tak ada masalah, tak ada sebesar alam pun. Tambah dalam tu ada bilik-bilik lagi kan, dia ada banyak lagi dia punya ni lah. Okey, tapi daripada point ni, yang huruf B ni, point ni ke tangga, dia dianggap sebagai dead end. Kenapa? Sebab dia nak pergi tangga ni pun dia tetap kena lalu yang sama. Dia tak ada pilihan, dia tetap lalu kat sini. Maksudnya dia dianggap sebagai dead end. Okey, ni dead end. Ni dead end Ni dead end ni warna merah ni. Okey, jarak dead end limit ni adalah, ini dipanggil dead end limit lah. Kalau kita lihat apa yang ditulis dalam bylaw sekarang, dead end limit adalah 20 meter. Bylaw dulu, dead end limit adalah 10 meter. Kena ingat tu. Kita pakailah bylaw baru tak apa. Dead end limit ni adalah 20 meter. Maksimum. Kemudian C. C ni dianggap sebagai maximum travel distance. Nah tu. Okey, suruh A tu balik dari dalam, tak apa, selamat. C dan D campur E. C, D campur E. C dianggap maximum travel distance, D campur E pun maximum travel distance. Tapi yang penting di sini ialah menentukan kedudukan dua tangga ni ialah C campur D campur E, kita ukur ni, jaraknya tak boleh lebih daripada 2 kali maximum travel distance.
Maksudnya kalau dalam kita punya bylaw, maximum travel distance adalah 30, kan? 30, ingat tadi table tadi. So 2 kali tak boleh lebih daripada 60 meter. So itulah jarak tangga. Dia bukan jarak antara tangga dan tangga tu 60 meter. Tapi jarak ukuran kita daripada pintu ke kawasan tangga tu adalah 60 meter bila kita campur kedua-duanya kiri dan kanan. Faham tak faham tu? Agak faham lah kot Nanti kalau tak faham boleh tanya slide ni. Okey, ini contoh design yang kita boleh tengok. Contoh design. Saya ada tanda kat bawah tu 20, 30, 45. Okey, kita tengok yang pertama. Ambil rumah yang paling hujung sajalah. Ni dia ada 3 tangga senang. Rumah paling hujung. Okey, ini mungkin tak ada dead end sebab dia boleh lari ke kiri ataupun dia boleh lari ke kanan. Nampak? Total tu semua ni anak panah ni you campur. Dia campur anak panah pergerakan ni, yang ni campur yang ni, 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 campur yang ni. Okey, jarak dia adalah 2 kali ni 30 meter ni sebab tak ada sprinkler kan. So 60 meter. So kalau kau lihat dia pengukuran dia, nampak tak beza dia? Ukuran ni dia ada pintu. Yang sebelah kanan ni dia ukur sampai ke pintu sebab tangga ni ada pintu. Tengok ukur pintu ke pintu. Yang ni kita ukur pintu ke first riser sebab tangga ni tidak ada pintu. Menjawab soalan tadi Cik Anwar ada sebut tadi, perlu ada pintu ke tak ada pintu. Dia perlu ada pintu tak ada pintu, dia tak ada pintu pun tak apa kalau tangga tu selamat. Maksudnya macam ni memang selamat dah, ada ventilation kan. Tapi kadang-kadang kita ukur-ukur tak cukup, kadang-kadang orang buat pintu tu sebab nak bagi jarak tu lebih pendek. Aku tidak dia kena ukur lebih jauh kan. Contoh itulah ni cara kita mengukur. Cara kita mengukur, macam mana kita mengukur kedudukan tangga tu. Okey, ini salah satu lagi design sama juga. Ini best sikit sebab point 1 ni dia adalah dead end. Dia dead end ni sebab dia kena tetap kena keluar kat situ baru boleh pergi tangga. Kan? So jarak dia tak boleh lebih daripada 20 meter. Point 2 ni dia ada 2 pilihan, sama ada dia ke situ ataupun dia ke satu lagi tangga. So total jarak dia adalah tidak melebihi 60 meter. Fahamlah kot 3-4 kali sebut dah tu. Jadi kalau kita tengok design yang Cik Ana buat ni ada 3 tangga. Dari segi logik dia memang selamatlah sebab panjang dia cuma 79 meter saja kan. Nampak tak? So memang selamatlah kalau kita ukur betul-betul kemungkinan mungkin kata ni pula mungkin tangga ni tak perlu. Contoh kan nanti semua buang tangga tu tak saya bagi kemungkinan besar. Mungkin kita perlukan 2 tangga je kiri dan kanan. Depends. Tapi yang penting pengukuran tu mesti comply with the requirements. The requirements. Okay, dan yang penting juga di sini ialah bylaw 174 dia mengatakan bahawa semua arrangement of exit, story exit ni bertingkat lah. Dia mesti direct access to final exit ataupun through staircases to corridor leading to final exit ataupun external route leading to final exit. Maksudnya tangga ni dia lari lah macam mana pun tingkat atas, koridor, pergi tangga, turun tangga, mesti keluar terus daripada bangunan. Itu paling penting. Jangan keluar, masuk pula dalam ni koridor macam-macam. Boleh, bukan kata tak boleh. Kadang-kadang kita tak dapat avoid dia keluar dalam koridor. Tapi koridor tu kena protected. Nampak tak? Koridor tu mesti being protected. Dia tak boleh pula masuk-masuk, kuasa yang terbuka, terbakar pula kat situ kan. Yang terbaik, terus keluar daripada bangunan. Kalau dia tak ada keluar bangunan pun, dia lalu koridor dulu, yang protected, baru keluar daripada bangunan. Itu dia punya prinsip asas. Mesti keluar daripada bangunan bila dia dekat exit. Contoh yang ni lah. Semua tangga tu kita anggap terus keluar daripada bangunan. Kan? Saya tengok memang design tu memang kat dalam gitulah, terus keluar daripada bangunan, orang atas senang lari keluar daripada bangunan dan biasanya bila keluar bangunan tu dia akan pergi pada tempat assembly point. Sebab tu kalau kita tengok di UiTM pun ada tempat berkumpul. Dia bukan saya saja ada satu kes kebakaran berlaku di Surah Ahmad Tafiz disebabkan pelajar-pelajar dia mendapat didikan training bomba yang baik dan memang dia orang memang ada assembly point dan bila berlaku kebakaran semua duduk dia orang semua tahu lari ke assembly point dan alhamdulillah semua yang selamat. Nampak tak? Itu ceritanya lah. So kita pun kena tahulah dalam annex 1 kat mana assembly point dia dan sebagainya kan. So dari segi prinsip dia tangga tu terus lari keluar. Okey, ini keadaan di mana boleh single staircase. Single staircase boleh, syarat dia comply dengan bylaw 194. Apa bylaw 194 kata? Satu, dia kata tinggi bangunan tak boleh melebihi 12 meter. Kan kita rasanya tak ada kan, kita lebih daripada tu. Tapi tak tahulah aku nak buat satu portion tu memang 12, yang lain tinggi, I do not know.
Itu saja yang boleh. Yang bawah ni kita tak buat show office, so kita tak payah pakai. Yang warna putih tak payah cerita in detail lah. 12 meter. Biasanya macam ni lah, tinggi gitu. 12 meter, apa dia panggil topmost occupied floor. Bukan tinggi bangunan, sampai floor ni saja kita ukur. So tak boleh lebih daripada 12 meter. Baru boleh menggunakan single staircase macam ni. Kan? Plan ni kita tengok macam 2 staircase. Tapi sebenarnya dia adalah single staircase. Sebab orang sini tak boleh pergi tangga sana. Nampak? Dia berhenti kat situ. Ni cara dia cantum lah. Ni contoh, bukan kata nak suruh you buat macam ni. Hanya keadaan begini saja, kalau you buat 12 meter, okay, tinggi, baru you boleh, dan housing saja, baru you boleh buat single staircase. Selain daripada tu, you kena buat more than, at least 2 staircase. Bukan more than lah. At least 2 staircase. 2 staircases. Might be more than 2 staircases. Alright, okay. Kalau bangunan kita melebihi 30 meter, kita mesti, tangga kita mesti sampai ke bumbung. Ini pun penting. Saya rasa bangunan kita more than that lah. Kalau kita tengok dari segini, mesti sampai ke bumbung. Kenapa penting sampai ke bumbung? Sebab tu dalam, bukan, dia akan beri impact dalam you punya elevation. Ada benda terbonjol kan. Ada benda terbonjol lah kat elevation you. You pun ada lift motorroom pun. Sekali tu boleh guna, dan bagus juga bila apa nama ni, tangga sampai bumbung. Selain daripada faktor bomba, dan dalam masa yang sama kita boleh guna juga sebagai tangga tu untuk servis pada maintenance di tingkat atas kan, untuk roof tank ke whatsoever lah yang berada di top floor tu untuk nak buat sesuatu. Itu contohnya. So tapi mesti sampai ke bumbung. Okay, clear? So saya rasa bangunan kita more than that, 35 berapa tu saya pun tak ingat ikut Cik Anwar punya contoh tu. So memang tangga kita kena sampai ke bumbung. Okay, compartmentation and separating wall, passive containment, macam saya kata tak banyak sangat dalam housing. Biasanya kita akan rujuk sinilah, kita building other than single story, dan kita akan rujuk kepada other residential. Dia akan bagi size dia lah, 2000 meter square, besar tu kan. So kita memang tak ada masalah dari segi itu. Kita akan boleh comply lah, sebab rumah kita pun memang akan ada compartment. Cuma mungkin antara benda yang kita boleh ambil kira ialah apabila TMB kita melekat dengan bangunan, kita mungkin ada TMB substation and so on, generator, pump room dan sebagainya, MDF room ataupun SDF room untuk telefon and so on. So semua dindingnya adalah kena tebal. Kena tebal. Walaupun benda ni tak adalah efek design you, tapi ini untuk knowledge you lah. Bila you buat presentation nanti, you bezakan antara dinding untuk perkara-perkara yang saya listkan tu, dia tak sama tebal dengan dinding yang lain. Menunjukkan di bahawa yang kita faham ia perlu dikompartmenkan untuk mengelak bila terbakar, dia saja terbakar. Okey, ini dari segi detail dia penting juga kat sini. Ini kalau jenis buat kompartmen yang tak nampak dia punya terbonjol kat luar tu. Okey, dia punya detail di bawah. Ini beri kesan pada elevation juga. Oh, elevation kamu lagi nampak terkeluar party wall macam ni. Pun boleh, tak jadi masalah. Tapi menunjukkan kamu faham, kalau buat pitch roof, nampaklah benda tu terkeluar. Oh, nampak kita faham kita punya buat design tu dia reflect kepada elevation. Orang tengok oh dia ni memang faham. Dia punya drawing nampak party wall dia terkeluar. Contoh. Okay, compartment biasanya pada staircase of course kena ada, dan juga between the flats antara rumah. Ni contohlah. Kalau tengok ni antara tangga pun kita buat compartments, dalam lift pun kita buat compartment, dan antara rumah pun kita buat separating walls. Okay. Ni tak mengganggu sangat design. Ini for your knowledge. Okay, ni mungkin ada sedikit mengganggu, akan boleh bagi efek sikit kalau kamu nak fikir pasal design berkenaan dengan horizontal and vertical barriers. Maksudnya kalau kita ada opening yang next to next, opening di sini, lepas tu ada opening, so kurang-kurangnya kamu kena bagi 900 mm secara vertikal kat sini ni, 900 mm. Maksudnya opening 900 mm solid baru boleh opening. Nampak tak? Tapi katalah tak nak juga, nak buat opening terus opening, boleh, syarat dia terkeluar pula sini 750 mm. Pilih antara mana nak buat. Contohnya lah. Cuma tapi kena ingat baliklah kita designing affordable housing kan. Tapi kalau kita nak buat glass semua juga, mungkin tak logik untuk affordable housing. Okay, ini tadilah. Boleh, sama juga, glass boleh semua, tapi sebenarnya dia punya barrier tetap ada di dalam. Dia tak nampak dari luar lah. Tetap selebarnya 900 mm. Okay, aktif.
Saya akan cuba cepatkan lagi, dah pukul 11 dah. Saya akan cepat lagi. Okey, aktif mungkin tak sedetail mana sangat untuk housing, untuk fire alarm detection system. Memang kita ada, saya terus refer pada bylaw revision 2012, dia ada 5 item kat situ. Okey, dan kalau terus kita tengok design lah. Saya assume that kita semua akan buat open corridor design. Nanti saya tunjuk contoh apa dimasukkan dengan internal staircase or core design. Kalau kita design guna internal staircase and core design, kita kena ada nombor 5. Nampak tu? Yang ni tak ada, nombor 1 je. Maksudnya guna manual electric fire alarm system tu, yang pecah kaca, pecah gelas tu kan. Yang kita break glass system. Itu saja. Tak ganggu design you pun. Tapi kalau you buat design yang memang dia jadi internal staircase and core design, you kena ada nombor 5. Maksudnya you kena ada fire command center. Maksudnya you kena ada control room, kan. Tapi saya rasa tak payahlah untuk affordable housing tak perlu ada control room. Maksudnya tak perlu ada design yang macam ni, kategori ni. Tapi saya akan tunjuk contoh apa yang dimasukkan macam tu lah. Okay, ini clear. Ini open corridor design lah, kan. Macam Cik Anomnya tunjuk contoh pun sama. Macam ni lebih kurang. Maksudnya ada tangga, koridor terbuka. Ini bukan internal koridor sebab kita ada air well, nampak tu? Every ni kita ada air well. Maksudnya dia tetap dianggap sebagai open corridor design. So tak perlu ada control room. Tapi kalau jenis macam ni, nampak? Memang tengok tak ada ventilation langsung dia punya core kan? Tak ada ventilation langsung dia punya core. So ini nanti memang you kena provide control room di ground floor lah normally. Ini sebagai knowledge kamu lah. Bukan untuk affordable housing, tak perlu. So bagi saya, affordable housing avoid having a core design ataupun staircase yang internal macam ni without the ventilation, kan. Sebab dia jadi mahal, sebab dia akan mechanical ni. Di segi ventilation dia sentiasa mechanical, dah mahal dah pun kan. Sedangkan kita jual rumah yang murah, so biarlah dia berbentuk yang sebelum ni lah, iaitu secara natural ventilation dan termasuk menggunakan air well dan sebagainya. Okay, untuk fire extinguishment system, okay, dalam bylaw baru dia ada 4 saja sistem: hose reel, sprinkler, gases dengan pressurized system. So tak apa, kita refer balik yang ni, sama juga dalam apartment and flats, open corridor design, exceeding 10 story, kita kena ada apa? Cuma ada A. A apa? First mesti kita kena ada hose reel. So hose reel wajib buat, senang aja. Okay, bila hose reel wajib buat, kita kena ada spaces apa untuk buat untuk hose reel lah. Berkenaan dengan portable extinguisher untuk dalam rumah, tak apa, dia tak mengganggu design. Sekarang ni bylaw baru memang kena letak satu at least foam ataupun dry powder dekat dapur seorangnya kan. Tapi tak apa, dia tak ganggu design. Tapi hose reel nanti dia akan memberi kesan dalam design sebab you kena provide space dia nanti kan. Tangki nak tak ke mana kan, tangki dan pump, ada shaft dan sebagainya. Okay, so memang you akan ada hose reel. Okay, ni diagram hose reel, tak apa, mungkin kamu dah belajar, cuma nak bagi tahu bila ada hose reel, dia akan ada tangki air dan dia juga akan ada pump. Okay, hose reel jarak dia cover 45 meters. Kalau kita tengok dalam design kita tu mungkin ada 1 atau 2 lah, depends lah kamu nak tahu macam mana dia boleh cover ataupun tidak. Okay, dia macam-macam keadaan hose reel orang buat, nak tutup, nak open, tapi open tak lawa lah. Biasanya kita akan buat proper shaft lah, atau buah rangkai kabinet dan sebagainya. Okey, dry rising system. Okey, dry rising system, bangunan yang lebih 18 meter confirm. Okey, hose reel dah tetap kena buat dah. Ini kita ambil pula dari segi ketinggian bangunan. Bangunan yang lebih 18 meter kurang daripada 30 meter. Okey, daripada fire emergency level mesti ada dry rising system. Dry rising system senang je. Maksudnya dia ada shaft, dia tak ada tangki. Bomba datang, plug in. Tapi limit dia 30 sahaja. Kalau tidak, kita kena pakai, kalau lebih dari 30, kita kena pakai wet rising system. Wet rising system, dia lebih kurang macam hose reel. Maksudnya kita kena ada dua-dua lah. Ada tangki wet riser, ada pump, dan dia ada sistem. Dia ada shaft dia. Okay. Jadi apa yang kita kena buat sebagai seorang designer, yang kita perlu tahu, satu, kita nak tahu dia punya fire storage tank. Kat mana kita nak letak. Dalam kes ni kita ada hose reel tank dengan pump room, kita ada wet riser tank dengan pump room. Kalau merujuk pada ketinggian bangunan lah, tak apa, nanti kita check balik. Dan juga kita kena ada fire shaft. Fire shaft ni dia ada laluan untuk pipe-pipe bomba lalu, dan juga macam contoh gambar bawah ni kan, dia ada semua, dia ada hose reel. Ni dia ada wet riser. Ni wet riser. Sebelah ni adalah hose reel. Dua-dua ada. Wet riser ada, hose reel ada. Lepas tu dia kadang-kadang orang tak dry powder dalam tu dan sebagainya kan. So shaft tu kena ada. Dan boleh tengok contoh apa yang ada kat UiTM, tak apa, Annex 1 boleh sebagai rujukan. Dia ada tempat, dia ada kabinet khusus
untuk letakkan hose reel dalam tu. Itulah size dia kan, contohnya. Alright. Okay, ni contoh kedudukan. Okay, contohnya kita ada wet riser, kita ada hose reel, wet riser tank and pump. Maksudnya dalam bilik tu dia ada tangki, dia ada pump terus. Tak payah buat bilik pump masing-masing. Orang tak buat dah pun seorang ada bilik pump masing, dia sekali kan je. Wet riser tank and pump. Tapi dia kena asing dengan hose reel tank and pump. Nampak dia asingkan dari segi tangki tu tetap tangki yang berbeza. Okay, and then dia ada shaft lah. Dalam kes ni dia ada beberapa shaft lah. Beberapa shaft untuk supplykan air ke tingkat-tingkat atas untuk kebombaan. Okey, satu lagi emergency power supply. Okey. Perlu tak perlu je supply, kita baca apa keperluan dia. Saya merahkan dalam projek kita confirm kita akan ada pumping system. Okey. Nak pump air untuk hose reel tadi, kita kena pumping dan memang confirm kita ada fire lift dah. Tak payah tengok semualah. Mungkin setengah tu kita tak ada. Smoke control mungkin kita tak ada kan. Fire alarm kita pakai break glass saja kan. Tak dahsyat sangatlah. Emergency public ada sistem pun tak perlu. Emergency lighting kita mungkin pakai yang standard siap tu saja kan. Tapi kita dah ada pumping system and fire lift, bermakna kita juga kena ada sediakan genset room. Dalam kes ni biasanya genset yang terbaik kita letak sebelah MSB. Ni TMB substation, transformer, MSB, tak genset sebelah dia. Contoh tu contoh layout. Bukan kata ini contoh yang baik, tapi ini contoh yang betul ni. Kan saya buat reference contoh yang betul, saya ambil daripada website satu projek di Jelutong, Penang kan. Untuk dirujuk kepada kita semua. Okey, ini projek kita. Kita tengok macam mana how to apply. Bukanlah projek kita, projek yang China buat sebagai contoh bagi you all faham kan. Kalau kita lihat untuk kebombaan, untuk active system, walaupun bangunan ni 35.5, tapi kena ingat yang dikatakan top most occupied floor. Okey, dia adalah sampai situ saja. Ni Cik Anwar berbuh orang, mungkin Cik Anwar punya idea mungkin nak ada aktiviti kat atas lah. Kalau ada aktiviti di atas ni memang kita kena ambil 35 sampai atas. Tapi kalau setakat kita atas ni hanya sebagai services sahaja, tak ada apa, tangki dan sebagainya, kita ukur dekat ni je. Itu dipanggil top most occupied floor 30-24 meter. Sama juga dia lebih daripada 30 meter, bermakna tetap kita kena buat wet rising system. Ya. Itu saya buat contoh tangki bawah tu. Tu bawah, sebab tu bawah kena tinggi, nampak tu. Cik Nur dah cadang dah. So kurang-kurangnya 4.5 meter sebab nak buh tangki ni. Besar. Dan selain daripada wet riser kita kena buat sebab dia lebih 30.5. Bila kita tengok jadual ke 10, dia juga kena ada water tank. Hose reel tank. So kena ada dua tangki, dia ada 2 pump jugalah untuk situ. Saya rasa okey kot. Okey, dan satu lagi kita ada fire shaft lah. Fire shaft dia boleh share. Dua-dua boleh masuk ke situ. Dari segi plan, okey. Mungkin di sini Cik Anwar tunjuk MNE saja. Size nanti tunggu MNE punya talk lah. Kamu boleh tanya apakah size yang sesuai. Saya tak akan cerita pasal size tangki. Tapi dari size tangki tu you boleh rujuk case study sebenarnya. Boleh dapat dia punya proportion. Case study yang you buat. Proportion tangki tu berapa, tapi dalam kes ni saya kata situ adalah hose reel tank dengan pump, situ adalah wet riser tank dengan pump, dan situ mungkin generator. Konon-konon lah sebab yang sebelah ni mungkin dia besar generator saya ni melampau saya kan, tapi nak tunjuk je lah. So sini mungkin dia punya TMB berada di sebelah sini kan. Sini mungkin suction tank untuk cold water supply mungkin dekat sini. Dan kita punya shaft untuk berada dekat situ lah, dekat tangga. Balik kepada isu asal tadi, di sini adalah firefighting access lobby, yang ada fireman lift, yang ada fire staircase, dan ada sistem di dalam tu. Saya rasa habis setakat tu, saya buka pada question and answer 11.10, minta maaf terlebih sikit dalam 10 minit sebab kita start tadi pun lambat. Okey Cik Anwar, balik pada Cik Anwar. Okey, terima kasih Pak Man. Very wide range punya coverage of the information untuk for your firefighting punya arrangement. Kita buka soalan pada student nak tanya soalan. Boleh start tanya soalan, masuk dalam chat pun boleh. Okey, satu Pak Man, kita pun dah discuss tadi. Mungkin Pak Man tak masuk tadi dalam talk ni. Kemungkinan kita akan introduce podium. Okay, what is your advice? In terms of what? In terms of fire requirements ya? Ya. Tak ada masalah sebab tadi kalau realize dalam slide saya tadi pun sebenarnya memang saya dah ada tunjukkan dari segi
Present balik. Ya, present balik Saya dah tunjukkan dari segi apa nama ni dimension dia. Dia ukuran tu sama, tak ada masalah. Cuma bila kita tengok dari segi ukuran kita pergi kepada slide ni sekejap. Ni. Kan, kalau kita tengok dia cara mengukur tu tak ada masalah. Sama macam kita ukur rumah. Cuma beza dia sekarang ni tadi ialah parking garage dia 15, dia punya unsprinkled dia boleh bagi 45 dan didoublekan sampai jadi 90 meter lah. Saya share kejap satu slide yang lain kejap Saya share slide yang lain sekejap. Ini pernah saya buat kejap. Guys, Cik Lee nak tanya soalan, tanyalah soalan apa ni. Guys, you kena remember kemungkinan kita akan kata yes for podium tau. Jadi prepare soalan. Kalau rasa-rasa macam ada benda yang you mungkin obstacle to you, tanya soalan ya. Podium tu masuk dalam main purpose group tak? Macam tu, all this question yang you nak kena tanya. Pak Man, sambil kau nunggu tu aku nak tanya soalan. Okay. Ni apa MSB dengan wet rooms, for example host real tank dengan apa fire tank satu lagi tu mesti separated by a space ke boleh sharing wall? Okay, dia macam ni. Dalam sistem, dia macam ni lah. Kalau kos yang mahal, it's a very good question. Sebab ada design memang dia wet area dengan benda yang bentuk electricity ni, dia memang terbaik kena separated by others. Maksudnya sama ada separated by corridors, separated by other spaces. Contohnya tangki air sebelah sini, ni sebelah sini, tengah-tengah tu kita letaklah katalah contoh store for example. That is the best sebab it's a cheap. Tapi pada projek-projek yang mahal, kalau kita buat contohnya macam seperti apartment, hotel, dia boleh buat side by side sebab dia akan buat quality wall, dinding dia tebal, proper waterproofing and so on. Cuma kita kadang-kadang bila housing ni, kita bimbang kemampuan maintenance nak jaga yang tak berlaku je kebocoran. Sebab tu kadang-kadang bila kita submit kepada bomba dan sebagainya, bila dia tengok benda tu projek housing biasa, kalau dekat tu mesti dia akan komen. Kadang-kadang TMB bukan komen, dia kata dia tak nak dia punya substation dekat dengan air. Tu contoh gitulah. Walaupun in reality boleh buat kalau kita proper treatment to the wall lah. Itu maksud saya. So bagi saya for student the best adalah jangan ni lah. Jangan buat bagi dia separated lah. Itu yang paling baik. Okey, Cik Lee. Cantik. Itu paling bagus begitu. Kita terus bagi dia the safest practice lah, safest practice. Yes. Itu yang paling baik. Okay, saya nak share sekejap ni bila ditanya tentang sebab yang ni saya buat lecture dengan online ni, dia lebih kepada Okey, kalau kita buat podium ataupun basement parking, ini case podium lah. So sama juga sebab kita akan rujuk kepada bylaw yang sama. Cuma kita pergi pada parking garage, dia limit dia 15, lepas tu sprinkled dia 45 and so on dan sebagainya. Okay, so kita boleh rujuk yang tu. Contohnya point 1 ni adalah dead end limit. So itu mana nak panah dia tak keluar. Allahuakbar. Okey, itu kedudukan tangga dan sebagainya. Okey. Dan dia ada lobby. Bila lobby ni saya tanda begini bermakna ada pintu kat situ lah nak masuk lobby sebelum masuk tangga. So di mana point 1 ini dia limit. So 15 meter. Clear lah. Kan? Tapi kalau point yang dia boleh lari banyak tempat, contohnya point 2 ni boleh lari kiri dan kanan. So dia boleh pergi pada 45 meters times 2 tadi tu kan. Yang ke nombor 3. Nombor ni pun ada 2 dan nombor 5 ni pun dikira sebagai dead end limit. Sama juga Cik Noor, dia maksudnya tak jadi masalah. Yang penting kita tengok kat mana ukuran itu, dari segi compliance dia tetap sama kan. Kita tahu macam mana letak tangga. Cuma sekarang ni bezanya tengoklah nanti mungkin dalam design ni rumah kat sini saja kan. Rumah mungkin kat sini saja. Rumah mungkin 2 tangga, 2 tangga ni lah. Yang terlebih-terlebih terkeluar tu untuk podium tu dia kena tambah extra staircase lah. Itu saja. Tak jadi masalah. Yang penting dia comply dengan overall requirement. Benda tu mesti selamat, orang mesti lari keluar dengan selamat daripada bangunan. Menjawab kot Cik Noor
Okey, dia katakan daripada staircase tu dia akan lari dalam keadaan dia lalu dalam keadaan kapak. Ya, betul. Betul. Dia tak payah protected koridor. Tak perlu. Dia protect macam ni Cik Noor. Kalau katalah, ini cerita panjang ni. Sebab soalan tu dia tanya. Projek kita kecil tak apa. Tapi katalah kita punya parking ni very huge parking. Kan? Parking yang cukup besar sebab parking pun dia ada dia punya compartmentation. Tu cerita compartmentation. So yang tu dia akan ada beberapa kaedah wall or shutter untuk orang nak pass through the area untuk selamat pergi ke compartment A ke compartment B. Yang tu saya rasa kalau projek yang lebih besar, Part 8 saya tak tahu lah besar mana, mungkin Part 8 pun tak ada sangat kompartmen, tapi untuk parking kompartmen tu dia lain sikit. Dia akan lebih besar kalau dia perlu ada kompartmen tu, yes. Macam ada contoh sini, ni saya present dekat UPM ni. Ni budak master dia, tapi tak apalah, bila ada tanya saya bagi tahu jugalah. Ni lecture, ada tak kat sini sekejap. Compartmentation. Tak apa, boleh tanya soalan lagi sebelum saya nak cari benda ni. Okay guys, ada soalan nak tanya? Part 8, Part 7? Aku ada soalan banyak. Ni contoh satu lagi lah. Kalau kita banyak besar volume, sebab limit volume untuk basement ataupun untuk parking dia 42,000 meter cube kan. So kita boleh buat kompartmen sedemikian ataupun kita buat kompartmen sedemikian pun boleh. So kalau besar begini, contoh gambar di bawah tu, tahu betul besar kan parking dia kan. Kita nampak dia ada wall dan sebagainya tu kan. Itu adalah kompartmen dia. So dibezakan beberapa kompartmen yang ada dalam satu bangunan. Itu contoh gitulah. Tapi saya rasa housing kita tak sampai tahap tu pun. Dia boleh lari open area dan pergi pada parking. Okey. Ada lagi? Ashraf, soalan Ashraf? Ya, Encik, saya nak tanya yang bilik macam pump room dan juga water tank tu, dia perlu menghadap jalan ke ataupun kita boleh internalisekan space tersebut? Dia okey macam ni. Dia tidak ada kata wajib jalan. Cuma kena ingat satu benda tu must be accessible for maintenance. Kan? Must be accessible for maintenance. Macam mana sekalipun orang tetap boleh masuk dan sebagainya, nak bawa jentera berat dan apa dan sebagainya. Kalau you pergi KFC Iskandar tu, kau tengok kat mana dia letak dia punya TMB and so on kan. Dia macam masuk ke dalam sikit tu kan. Tetap dia accessible untuk ni. Dia ada benda yang perlu ada. Contohnya ni kita ingat mudah lah. Katalah pump tu rosak ataupun dia tukar tangki tu. Macam mana orang datang nak keluar tangki tu keluar daripada bilik tu. Itu yang kita fikir yang paling besar. Kan? Dia nak angkut sepanjang koridor kan. Ada orang angkut kan. Sepanjang koridor angkut sampai keluar. Ataupun macam mana. Sebab tu the best sometimes tu dia mesti menghadap jalan tu is the best. Itu yang terbaik lah katakan. Dia mudah. Jalan tu maksudnya menghadap you punya service road lah. Itu yang terbaik. Tapi ada keadaan saya katalah boleh dia ke dalam sikit tapi dia tetap ada accessible. Lori parking kat luar sikit, orang boleh masuk ke dalam. Yang penting height dia jangan less than 4.5. Jangan less than 4.5 meters. Sebab saya ada case ground floor saya kena buat 5.6 meter. Ada case. Sebab 5.6 something lah, saya tak ingat. Sebab dia perlu tinggi sebab tangki tu besar sangat. Dan kita ada beams. Kita nak kena clear beams tu lagi kan. So, tangki bawah tu. Contoh macam tu lah. Okey, soalan. Soalan lagi. Pak Man. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamal. Okey. Nak tanya berkenaan dengan housing vertical ni, LPG ni wajib ke tak wajib? Tak wajib. LPG untuk gas. Tak wajib, tak apa kot. Saya rasa Perak tak ada LPG. Kau tak salah saya. Saya rasa tak perlu buat LPG tak apa. Nanti mungkin yang tu kita discuss lepas ni lah kot Pak Murni Lepas ni kita nak brief student. Cuma bagi pandangan saya Perak LPG dia tak macam di KL. Saya duduk di KL betul. Rumah saya dulu memang ada centralized LPG kan. Memang tapi makan kat luar juga, rugi juga kan tak ni. Kan contohnya begitulah. Tak tahu rumah Cik Lee saya tak tahu ada LPG, mungkin ada saya tak pasti kan. Tapi di Perak ni saya rasa tak berapa popular dengan centralized LPG. Tapi kalau kita nak buat nanti kita bincang selepas ni lah sebab lepas ni pun memang Pak Murni nak jumpa balik semua student. Okey, ada lagi soalan? Cik Lee sementara tunggu budak-budak tanya soalan. Cik Lee, apa soalan lagi?
Tadi Trash Pak Mat, shoot pun ada lagi. Trash shoot pun ada lagi. trash shoot. Refuse shoot. Refuse shoot. Refuse shoot. Okey, refuse shoot sebenarnya bylaw dah tak benarkan dah. Itu dia. Maknanya bangunan tu lama dah. Betul. Bangunan tu akan lama. Maksudnya kalau refuse shoot ada bangunan lama. Okey, dulu betul baru-baru ni pun ada student tanya saya tentang dengan refuse disposal. Okey, kalau untuk dulu memang ada refuse shoot. Tapi disebabkan dia ada dua sebab punca utamalah. Satu, punca kebakaran. Dia punya toksik memang banyak dari situ, mudah terbakar yang pertama, yang bomba tak nak. Tapi dari segi kebersihan, hygiene pun masyarakat kita ni tak. Saya pernah duduk di one of the place in Shah Alam, memang berulat sampai tingkat 3 Wak Lee. Kan? Just imagine lah, maksudnya dalam tu semua ada campak orang, semua ada campak dalam tu, putih ais, tak ada proper maintenance, orang tak disiplin dan sebagainya. Jadi untuk rumah-rumah ni biasanya memang tuan rumah ni kena turun bawah untuk buang sampah untuk affordable housing lah. Tapi kalau rumah-rumah yang mahal, macam adik saya duduk satu apartment dekat Ampang, dia memang ada special area untuk buang sampah. Di every floor dia ada, dan memang selalu bersih, dia ada raut kutip sampah dan ada lift separate untuk kutip sampah. Dan laluan tu juga untuk buat construction. But I don't think benda tu kita buat pada kita punya affordable housing lah, kan. Affordable housing ni kita boleh guna apa yang dibuat oleh your super senior seorang tu. Kerja dia waktu PKP lah kan. Dia kutip sampah, ambil rumah ke rumah, dia ambil charge RM1, RM2, saya tak ingat. Dan dia jadi famous pun dalam sini. Kan, kalau kita ingat kan. Tu senior student kan. So antara benda yang boleh dibuat memang macam itulah maksud saya. Kita tak perlu ada tong sampah di tingkat atas. Cuma memang penghuni kena buat turun sampah tersebut kan. Dan yang pentingnya di bawah tu yang ada tempat sampah. Dan tempat sampah kena ingat, ada few student saya beritahu, tempat sampah tu sebenarnya Majlis Bandaraya Ipoh tak masuk dalam pun. Dia hanya ambil dari luar. Itu yang penting tu. Lokasi nak tak rumah sampah kat luar kat mana. Cuma yang saya kata, kalau kita sekarang ni everybody talking about green, kan, apa salahnya kita juga buat recyclable punya tempat sampah lah. Sebagai salah satu benda yang kita boleh reduce green kan, kok orang nak buat baja kompos ke dan sebagainya. Contohlah begitulah kan. Antara benda yang kita boleh ni. Tapi macam dia kata betul, refuse shoot memang tak boleh. Kalau projek-projek yang mahal, dia memang ada pneumatic system yang lebih canggih lah. Dia boleh compactkan sampah tu sampai keluar dan sebagainya tu. Memang adalah pada setengah-setengah tempat macam hospital dan sebagainya. Dia memang, in Singapore for example, dia memang ada lebih, dia panggil apa, so-called macam pneumatic vacuum system untuk buang sampah dan sebagainya. Satu soalan Pak Man yang dengan parking punya escape route tadi. Tadi masih buat arrow yang paling panjang sekali dekat route nombor 4 tu. Dia tak tunjuk pun naik ke ramp tu termasuk tak dalam escape? Okay, very good ni. Dia sebenarnya betul. Dia ramp boleh dikira sebagai exit, boleh Tapi kenapa saya tak tunjuk? Sebab dalam projek yang tadi saya tunjuk contoh adalah memang tangga yang banyak lah. Okay, ramp boleh guna sebagai exit. Cuma bila kita buat calculation normally, kita kalau buat calculation lah, ni cerita calculation sikit Bila kita buat calculation, kita akan omit exit yang paling besar. Kan? Dalam calculation, the rule of calculation bila kita nak buat exit, kita kena omit exit yang paling besar. Dan exit paling besar tu ramp tu lah. Kan? Dia selebar 4 meter, 5 meter contoh kan. Tapi kalau untuk untuk tingkat yang podium yang sikit, 2 tingkat, okeylah sikit. Nak keluar kot ramp tu kan. Setingkat je, satu ramp dia lari keluar. Tapi kalau ramp yang bertingkat-tingkat, tak mampunya kan. So dia tak digalakkan, bomba tak galakkan dia gunakan sebagai exit sebab kita dah ada proper protected staircase and so on. Katalah 4 tingkat kita punya ramp kan. Jadi dia lagi lambat nak keluar daripada bangunan. Tapi kalau setingkat saja, insya-Allah tak jadi masalah. Dia boleh gunakan ramp terus lari keluar daripada bangunan. Sudah ada ni tidur. Guys, okey, nak tanya berkenaan fire hydrant. Okey, tu lecturer je semua tanya kan. Arkitek ni. Okey, minimum fire hydrant daripada ke blok berapa dia punya tu?
45. Maksimum. Kalau kadang-kadang kita tengok dia memang dia jarak radius dia 91.5 meter. Betul. So maksimum ada tak dia punya tu untuk jarak minimum, contohnya tak boleh dekat sangat dengan building block. Okay, dia dalam building block ni sebenarnya dia within tu je. Within katalah 2 meter, 10 meter tu dah okey dah. Dia tak ada ni. Tapi the first hydrant biasanya 45 meters. Maksudnya kita masuk tapak. Okay, sebab saya tak cerita pasal hydrant tadi sebab mungkin tak kena dengan design, tapi good question untuk knowledge. Daripada jalan masuk, the first jalan masuk yang bomba masuk tu, first hydrant mesti 45 meters. Daripada situ baru kita ukur 90, 90. Sekarang bylaw baru 90. Dan Cik Jamal tanya tadi, jarak paling dekat dengan bangunan. Dia tak ada state kat mana-mana saya jumpa lah. Cuma yang saya faham, dia berada between tu yang 2 meter, 10 meter tadi tu. Kan kawasan yang jalan kita tak ada dekat sangat dengan bangunan kan. Dia antara minima 2 meter, maksimum 10 meter. So hydrant kena ada dalam kawasan tersebut. Itu yang saya boleh ni lah kan. Dan tak boleh ada gangguan, tak boleh ada parking kat situ, tak boleh parking kereta kat situ dan sebagainya. Pak Man dia mention tadi pasal site tadi, bila ada access way whatsoever. Jadi yang cakap tadi daripada masuk entrance 45 dan baru 90. Okey, tadi pada kawasan access way saja dengan access tu, dekat situ saja yang kena ada hydrant. Betul. Tak payah. Betul. Dan kalau Cik Anwar realize pun bangunan kita tu, salah saya, kita pakai 2 je hydrant. Tak besar mana pun. Kalau perasan lah kan, panjang bangunan kita tu 70 meter something. Whereas kita punya hydrant dalam 90 meter dah cover kan. 2 paling banyak pun mungkin 3 lah kot kalau bermula pada first 45 meters kan. Guys, soalan ni hampa ni semua lecturer dia tanya soalan ni apa cerita? Senyapnya. Kami dah faham, Cik. Kami dah faham. Orang dah faham sangat. Bagus. Tapi dengar suara student tadi macam suara Faisal. Okay. Yang kata dah faham tu macam Faisal dia. Okay, Daniel. Contohnya kalau blok tu kalau kami buat kalau saya buat 2 blok boleh ke? Kau suka ikut design masing-masing kan? Yang tu tak kena berkena dengan bomba, tak ada masalah. Kalau ada 2 Yang tu nanti macam ni, you tengok planning requirement, dia dah bagi tahu dulu. Kalau still remember apa yang Puan Syafiqah explain pada last Saturday, dia dah bagi tahu dah jarak kalau kau buat 2 blok, kalau rumah tu depan rumah menghadap depan rumah berapa kaki kan, dia ada kan minimum kan. Follow yang tu. Follow yang tu dah okey lah. Jangan dekat pada tu, dekat yang tu planning pun tak lepas. Faham jadi dia tak boleh dekat sangat, dia ada jarak dia. Dia boleh dengar, saya tak nak berkongsi semua. Sebab yang tu Puan Syafiqah dah bagi explanation dah dulu. Bila muka depan menghadap muka depan, berapa jarak minimal. Depan menghadap tepi dengan tepi ke mana. Dia dah ada dah jarak-jarak yang boleh. So you just follow yang tu, insyaAllah dia akan jadi isu besar dalam dia punya ni. Betul, bomba dia ada jadual 6. Dia panggil Daniel off sekejap Daniel. Okay. Dia ada jadual 6 memang mengatakan dia ada frontage punya berapa jarak minimum antara depan ke depan. Tapi macam saya kata tadi lah, projek kita ni tak kritikal macam tu pun. Kita bukan berada dalam KL contohnya. Dan tanah kita besar 2 ekar. You nak buat 2 blok menghadap kan. Mungkin bangunan you rendah lah, itu saja. Tapi please bear in mind, nanti lepas ni kita akan maklumkan requirement yang penting tu. Yang you tetap kena buat 30% open space, tak kena dengan bomba saya sebut ni. Boleh ke buat 2 blok dengan nak kekalkan 30% open space? Kalau boleh, go ahead, no problem. Boleh Daniel So dari segi nak buat 2 blok ke 3 blok ke macam mana pun, it's up to you, it's your design. Tak jadi masalah. Baik. Pak Man, okey, tadi student tanya berkenaan 2 blok. Kalau 2 blok tu, dia punya assembly still lagi 1 ataupun 2? Okay, dia macam ni. Depends pada dia, macam mana design dia, kan? Depends pada design dia. Assembly point can be more than 1. Dia boleh buat 2 tempat pun boleh, tak jadi masalah. Boleh, tak jadi masalah. Kan? Depends pada design dia. Tapi kalau design dia tu boleh pergi pada 1 assembly point,
also tak jadi masalah. Macam kita dekat ATM, saya rasa every block ada assembly point kan, kalau tak salah saya. Betul? Salah saya lah, every block dalam ATM tu dia ada assembly point. Contohnya begitu. Okay guys, ada soalan? Apa ni soalan? Dia student duk WhatsApp Jamal ke? Benda ni kan Jamal duduk dengan student ni, bahaya betul ni. Syida, apa soalan Syida? Saya nak tanya, kalau buat 2 blok tu kita kena sediakan hostel dengan wet riser 2 yang berbeza ke? Kalau dia comply dengan bylaw, kena ingat tu, check balik bylaw tu, di mana keadaan kita nak pakai host reel. Baca balik, check jadual pukul 10. Tapi saya rasa memang jawapan tu ya, check balik. Kalau bangunan tu tak salah saya tadi, nak tengok balik slide je. Dia check balik lah, dia check balik. Check balik check balik boleh senang tu. Saya pun tak hafal bylaw. Kalau hafal bylaw saya dah gila lama dah. Dia orang gila je boleh hafal bylaw ni. Sekejap Kalau kita tengok Cik Man hafal Qurannya. hafal Quran dah, alhamdulillah kan. Quran pun tak habis lagi nak hafal. Macam mana nak hafal bylaw kan. Kalau you tengok dalam ni saya tunjuk tu. Dia kena faham ni. Dia bukan boleh tak boleh, you kena tengok bylaw. Saya tak boleh jawab benda tu boleh atau tidak tanpa merujuk kepada bylaw. Saya nampak kan yang saya tengah klik ni kan? Nampak? Nampak. Okey. Bila kita pergi activation, kita baca yang ni. Dia kata apa tadi? Oh, tadi sistem lah. Kita pergi tengok sistem dulu. Ni pasal ni. Sekejap. Okey. Kita tengok yang ni. Dia kata kalau 10 tingkat. Takkan, katalah blok you memang dua-dua 10 tingkat. Kena host reel lah. Tapi dia kata kalau tak 6 tingkat pun kena host reel juga. So host reel tu kena lah. Tu nampaknya. Cuma bezanya wet riser. Kalau wet riser, wet riser dia kata kalau benda tu lebih dari 30 meter baru kena wet riser. Kalau dua-dua blok you memang lebih 30 meter, dua-dua kena wet riser. Tapi kalau satu blok tu, satu blok saja lebih 30, satu lagi tak, satu kena, satu tak kena. Kan? Ataupun dua-dua tak sampai 30 meter, tapi lebih daripada 18 meter, dia kena pakai mana tadi? Dry riser. Kan? Lebih 18 meter. Katalah blok you dua-dua 18 meter. Dua-dua blok you dalam 20 meter lah. Blok A 20 meter, blok B 20 meter. So you tak payah pakai wet riser, tapi you kena pakai dry riser. Dry riser dia tak ada tangki, itu untung dia satu. Tapi host reel tetap kena. Host reel tetap kena sebab kita follow bylaw ni. Nampak tu? Host reel. Host reel tak boleh elak. Mesti kena. Kan? Tapi kalau sama ada wet riser ataupun dry riser, tengok pada ketinggian you nanti yang last kali tu macam mana. Boleh faham apa ni? Syida? Boleh. Dia saya nak bagi jawapan tu ya ke tak tu tak boleh lagi, bergantung pada last kali design tu lah. Kan? Okeylah, saya rasa ni ada lagi soalan ke kita boleh dapat closing. Syida, apa ni Syida? Saya ada soalan. Soalan saya adalah yang assembly point tu boleh ke jadikan dia macam multi use, selain tu boleh buat green area, ataupun assembly point tu memang solely untuk assembly point sahaja? Boleh. Dia assembly point boleh atas parking pun boleh. Okay. Macam kita di annex tu, parking tu jadi assembly point. Assembly point tu jadi padang bola pun boleh, tak jadi masalah. Dia bukan maksudnya mesti assembly point tu orang yang tak boleh kacau. Tak ada masalah pun. Kebakaran tidak berlaku setiap hari. Kalau dia orang buat for example lah, dia buat podium dan top podium tu dia nak buat sebagai assembly point. Boleh sebagai temporary assembly point. Itu saya kena ingat yang tu Dia bukan sebagai final. Sebab balik kepada evacuation punya approach, last kali dia mesti final exit adalah open air dan on the ground. Maksudnya dia panggil sebagai fire emergency access. Bomba tak naik atas bumbung tu kan, dia tak bawa lori atas bumbung. Tapi sebagai untuk lari awal-awal duduk situ tak ada masalah. Boleh pun, dia dah open air dah. Tapi kalau katakan untuk selamat betul, dia kena keluar daripada bangunan rooftop tu pergi ke bawah. Contohnya begitu. Pak Man. Kalau daripada basement, daripada basement boleh tak kita pakai solution yang guna tangga yang sama tapi ada dua pintu separate by wall? Boleh. Ini Pak Ing soalan ni saya tahu ni. Sekejap Ni Pak Ing soalan sekejap. Tak apa. Kita layan semua sebab semua ada.
Pak yang soalan, saya buka Pak yang soalan lah. Saya buka apa nama ni slide satu lagi Okey, ada kat sini ke ada kat mana? Sekejap saya tengok. Sementara Sebab, Pak Man tak payah, tak perlu another staircase lagi yang berasingan dengan shaft. Okey. Shaft dia, Prinsip dia, okey, dari segi prinsip Prinsip dia exit kena separated. Tu prinsip. Prinsip dia exit must be separated. Tu prinsip dia. So semua cara dia sama ada kita nak buat 2 tangga ke ataupun nak buat tangga tu special, pintu boleh lari keluar, dua-dua boleh. Tapi saya boleh tunjuk sekejap. Okey, ni prinsip. Ni prinsip asas. Prinsip asas, okey, contohnya ni basement, ni bukan basement kan. Okey, yang atas lari terus tu, turun dia mesti lari terus keluar dari bangunan. Prinsip asas. Basement dia ada separate. Okey, orang bawah keluar terus lah. Basement dia ada separate exit. Dia keluar tangga yang berasingan. Ini prinsip asas. Maksudnya buat macam ni memang confirm tak salah lah. Cuma bila kita masuk pada keadaan di mana kita guna tangga yang sama, macam ni, kiri dan kanan ni tangga yang sama. So yang penting sekarang ni dia nak elak orang di tingkat atas, dia kalau tak ada proper compartment, dia akan lari turun sampai ke basement kan. Sepatutnya dia lari keluar sampai ground floor, keluar dari bangunan. Tapi disebabkan tak ada proper compartment dalam tangga yang sama, dia turun sampai basement. Basement tu 4 tingkat. Dia mati kerana kepenatan dia panggil kan. Ataupun orang daripada basement lari ke atas. Sepatutnya 3 basement, ground floor, 3 kali naik tangga sampai ground floor. Tapi sebab dia tak jumpa pintu, sebab tak ada compartment, dia terus naik sampai tingkat 40 contohnya kan. Jadi contohnya macam tangga di sebelah ni. Okay, kita buat compartment di situ, wall tu sebenarnya continuous lah. So orang daripada basement keluar dari situ terus. Nampak tak? Orang daripada atas pun boleh lari keluar terus. Terus keluar. Yang penting terus keluar daripada bangunan. Okay. Ataupun dalam keadaan satu lagi ni yang ada smoke lobby ni, tu dia ada wall juga kat situ. Orang daripada basement lari keluar, orang daripada atas lari keluar, orang daripada ground floor pun boleh lari keluar. So bermakna dia menggunakan tangga yang sama. Boleh tak jadi masalah. Itu sebenarnya lebih baik dan banyak design orang buat begitulah. Untuk menjimatkan kawasan dan sebagainya, guna tangga yang sama, tapi dekat ground floor tu dia kena ada wall ni. Dia ada this compartment to separate between exit from floor yang below tu dengan yang di atas. Floor ni saja ada macam tu. Floor lain dia tak jadi masalah. Okey kot Cik Faisal menjawab Okey, terima kasih Cik Pak Man. Pak Man. Ya. Soalan ada banyak ini. Tanya. Boleh PM tepi. Okey, PM tepi. Nak tanya pasal ada ni pasal teringat projek-projek budak dulu. Fan room. Itu masuk bawah mana tu? Fan room. Fan room mechanical ventilation. Dia bukan masuk buat bomba requirement. Dia tak masuk bomba. Untuk basement kena buat ni. Tahu. Basement kena buat fan room untuk extract asap keluar daripada bangunan. Sebab tengok budak-budak main letak-letak je. Dia sebenarnya dia cover both lah. Dia cover both untuk mechanical ventilation plus buat kawasan yang dianggap sebagai windowless area kan. Dia mesti ada mechanical ventilation yang extract asap keluar tu. Dia termasuk sekali ni lah. Memang kena ada fan room dalam basement, tapi calculation ni nanti saya pun tak banyak cerita lah sebab bukan kita punya bidang kan. Mungkin nanti tunggu MNE punya talk nanti. Tapi dia ada. Tapi every floor, katalah kita ada 3 tingkat basement, every floor kena ada fan room tu untuk extractkan udara keluar daripada bangunan. Satu lagi sub basement. Bila dah kita ada sub basement, dia punya requirement fire ni sama ke tak sama? Tak sama. Sebab dia dah ada ventilation. Dia ada lubang kan. Jadi dia ada lubang tu lah, lubang angin boleh keluar tu. Okey. Dan ini antara bendanya orang Wakli yang orang guna RAM sebagai larian tu sebab dia pendek. Dia tak kona-kona kan, dia straight lah, zoom lari keluar kan. Contohnya. Half story tadi. Half story, ya betul. Pak Man, ni nak tanya, katakanlah budak buat design ni penuh dengan pokok, macam kita tengok yang macam European punya housing tu lah, penuh pokok. Will that influence in terms of fire punya requirement?
Tak jadi masalah. Tu saya kata tadi, dia yang penting bila kita katakan laluan fire access ni, yang penting clear 6 meters, headroom for 5 meters tu memang kenderaan boleh lalu, tak jadi masalah. Bubuhlah pokok macam mana pun tak apa. Udah Amin kat vertikal ni penuh dengan pokok-pokok ni. Tapi tak ada masalah. As long as kita comply the minimum requirement. Betul. Maksudnya ni vertikal ni lah, farm lah, gantung macam so, dia tak apa sebab dia anggap sebab benda tu bukan sebahagian daripada dia tak bukan sebahagian daripada bahan yang merebakkan kebakaran. Setakat ni lah, tak tahulah kalau jadi kering tu, wallahualam kan. Tapi setakat ni tak ada komen pun daripada bomba kalau nak buat yang vertical garden and so on. Tak jadi masalah. Okay guys, ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya buat closing untuk fire. Ada ke soalan? Wakli. Okay, saya rasa tak ada kot Pak Man. Jadi kaitan on the fire ni, saya rasa kita mengucapkan terima kasih lah kerana Pak Man dah bagi the asas kepada key knowledge yang diperlukan untuk pelajar-pelajar jadikan sebagai bahan untuk dia consider bila dia buat design. Jadi saya rasa student take notes ni benda-benda ni, maknanya kita dah cakap koridor, tangga, dari segi kegunaan fire, banyak budak akan miss out di antara yang 30 tingkat tu, 30 meter tu, sama ada perlu wet riser, dry riser, lepas tu sprinkler hose rail, benda-benda tu yang akan influence your design. Jadi you decide sama ada you nak below 30 meter dan 30 meter lah. Buat your exercise ni, guna simple-simple konsep sebelum you detail up you punya design. Betul. Saya harap yang ni dapat, ilmu ni dapat manfaat yang banyak sangat. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Pak Man kerana Pak Man dah luangkan masa, dah buatkan all these notes untuk membantu student dengan design. So kita sudahi dengan Jano 08 kalau nak buat special talk fokus on public building, boleh, saya ada slide tu. Cik Faisal dengan ni insya-Allah boleh juga. Okay, insyaAllah kalau macam tu kita sudahi dengan tasbih Farah dan surah Wal-As. Baik Pak Man, terima kasih. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Man. Okay, Muni, you can access for Part 8, Part 7. Minum. Saya ada soalan. Itu taktik biasa lah. Dah habis kau tanya soalan ni. Minum. Saya ada soalan, kalau dah buat vertical garden dah jadi affordable kan? Betul. Sebab saya nak buat 2 blok. Munir nak teruskan bercakap ke Munir? Ni budak dah ada ni. Terima kasih Pak Man. Ni Pak Anwar, terima kasih. Nak rakam YouTube ke? Boleh ke? Budak-budak banyak keluar ni. Sebab saya dah cakap dalam grup, another link akan bagi. Bagi link ni lah. Okey. Link baru. Link baru lagi. Link baru. Okey, link baru. Dia pening. Saya nak rehat 5 minit dulu. Okey. Boleh. 5 minit dulu.